Bila nadir bumi di Lombong, adakah lagi hutan? Pengarah Pilihan Raya Amanah Kelantan Arif Bashiruddin Rosli menempelak Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Muhammad Amar Nik Abdullah yang berkata PAS perlu terus diberi peluang memerintah Kelantan agar negeri tersebut jadi kaya hasil lombong. Menurut beliau, hujah tersebut agak logik kerana selepas berpuluh tahun memerintah Kelantan, sudah pasti hasil balak semakin berkurangan sekaligus kantung kewangan negeri semakin kurus. Menjelang PRN yang bakal tiba, pelbagai idea baharu semakin bercambah. Selain daripada pemikiran di dalam atau di luar kotak, barangkali ia turut terbit tanpa kotak. Jika dahulu PAS Kelantan akan kerap melaksanakan upacara menanam batu asas dan memacak papan tanda sebagai alamat bahawa sesebuah projek akan dilaksanakan jika rakyat terus beri peluang PAS berkuasa. Kini setelah kebanyakan batu asas yang ditanam dahulu sudah berubah menjadi batu nisan dan segala papan tanda yang didirikan kini sudah menjadi semak samun dan hutan, mereka datang dengan janji untuk gali lubang, tempelaknya. Beliau berkata demikian dalam satu surat diterbitkan Malaysia kini sebagai mengulas kenyataan Muhammad Amar bahawa Kelantan akan menggubal dasar pengurusan serta pembangunan sumber mineral nadir bumi seperti dilapor Harkah Daily. Sekarang hasil balak pun berada di nombor 3 dan bukan lagi hasil utama di Kelantan, kata Muhammad Amar seperti dipetik. Mengulas lanjut, Arif Bashiruddin mengungkit manifesto PAS Kelantan pada pilihan raya umum ke-14 yang menjanjikan banyak projek pembangunan sebagai contoh janji menyalurkan bekalan air bersih kepada 90% pada 2021 yang tidak ditunaikan. Tidak perlu tiru perangai sahabat mereka di Kedah dengan membawa berita cakap besar, kononnya mahu kayakan negeri dengan hasil nadir bumi, sedangkan projek batu asas sedia ada pun sudah banyak jadi tempat jin bertendang. Sudah berpuluh tahun PAS Perintah Kelantan, masalah bekalan air bersih masih gagal diselesaikan. Kini tampil dengan janji mahu korek Lombong pula. Ambil fikirlah adik kakak, ayah, mak, pakcik, makcik, sains sobat semua, apa nak jadi Kelantan kita jika kekal serupa skala, sindirnya. Mengapa melombong nadir bumi di Kelantan? Satu idea yang bukan dalam kotak, luar kotak tapi tanpa kotak. Nadir bumi dikatakan penting dalam pembuatan banyak teknologi neutral carbon dan pelbagai alatan yang menggerakkan dunia moden. Unsur ini adalah bahan binaan magnet kekal yang kecil dan sangat cekap yang memastikan telefon pintar hidup, turbin angin dapat berputar, kenderaan elektrik bergerak laju dan banyak lagi. Kononnya ia menyumbang dalam dunia masa hadapan yang selamat berhadapan dengan perubahan iklim. Menurut kajian sains, unsur nadir bumi diketahui boleh berfungsi sebagai baja untuk tumbuh-tumbuhan. Itulah yang dilakukan oleh bahan-bahan tersebut dalam senyap semasa ia bermastautin di dalam perut bumi. Ia menyuburkan hutan-hutan di Bukit Bukau dan pergunungan Kelantan. Namun, di sebalik harapan dunia hijau itu terselah keburukan dan kerosakannya kepada alam sekitar yang bukan sedikit. Nadir bumi dilombong dengan menggali lubang terbuka yang luas di dalam tanah yang boleh mencemarkan alam sekitar dan mengganggu ekosistem. Apabila tidak dikawal dengan baik, pelombongan boleh menghasilkan kolam air sisa yang dipenuhi dengan asid, logam berat dan bahan radioaktif yang mungkin bocor ke dalam air bawah tanah. Paling membimbangkan ialah biji nadir bumi sering bercampur dengan thorium dan uranium radioaktif yang mengakibatkan kesan kesihatan yang memudaratkan. Secara keseluruhan, bagi setiap tanah di bumi, 2,000 tan sisa toksik dihasilkan. Kedua-dua thorium dan uranium kekal radioaktif selama beratus-ratus tahun dan pendedahan kepada bahan berkenaan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser paru-paru, pankreas dan penyakit-penyakit lain yang belum diketahui. Hari ini, saintis di negara maju masih lagi membuat kajian bagaimana mengurangkan jumlah sisa yang dihasilkan semasa pemprosesan biji dan meningkatkan kecekapan pengasingan unsur nadir bumi yang juga boleh mengurangkan jumlah sisa toksik. Para saintis di China dan seluruh dunia sedang bereksperimen dengan penggunaan bakteria dan bahan bukan kimia lain untuk mengekstrak unsur nadir bumi, tetapi eksperimen ini masih dalam fasa awal. Sementara solusi tuntas untuk menguruskan pelombongan dan pemprosesan biji nadir bumi yang mesra alam sekitar belum ditemui, lubang-lubang besar di bumi terus dikorek dan lebih banyak sisa toksik dihasilkan. Hari ini, China yang sudah 40 tahun melombong nadir bumi masih lagi bergelut dengan isu kerja pembersihan kawasan persekitaran Lombong, sama ada yang masih beroperasi atau yang sudah tinggal yang tercemar. Apalagi Kelantan, sebuah negeri yang berhadapan dengan banjir besar setiap kali monsun menyerang Malaysia. Apabila banjir, maka berlaku fenomena kepala air akibat Bukit Bukau yang runtuh dan menghasilkan kerosakan besar kepada kehidupan alam sekitar. Apa jaminan yang boleh diberi oleh pemimpin negeri dan pelombong bahawa kawasan yang menyimpan sisa toksik ini tidak runtuh lalu bahan toksiknya mengalir ke dalam sumber air yang sudah sedia bermasalah?
Belajarlah daripada isu Linas. Tentu ada muslihat di sebalik kedegilan Linas yang berdolak-dalik apabila diminta membawa pulang ke Australia sisa toksik kilang pemprosesannya di Gebeng. 30 tahun urus bekalan air pun gagal, ini kan pula nak urus pelombongan nadir bumi. Tidak perlu sampai merosakkan bumi hanya kerana nak kaya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.